Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Ni dalam channel Penunggu Hati. Hari ini kita akan pelajari mengenai topik lidah akidah, siri yang kedua, memahami dan meyakini akidah Islam yang benar. Di dalam tajuk topik iaitu konsep pahala dan dosa. Apa standard kandungan yang akan dipelajari di dalam tajuk konsep pahala dan dosa ini. Di akhir pengajaran, pelajar dapat merumuskan kefahaman mereka tentang apa yang dimaksudkan dengan konsep pahala dan dosa secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran pula, pelajar di akhir pengajaran, pelajar dapat memahami dan menyatakan apakah pengertian pahala, pengertian pahala dan contohnya, dan yang kedua, pelajar dapat menjelaskan pembahagian dosa-dosa bersama dengan contoh. Oleh itu, apakah yang dimaksudkan dengan pahala? Pahala ini adalah yang bermaksud adalah ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang melakukan segala kebajikan, ketaatannya dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan dengan pahala. Selepas kita mengetahui mengenai maksud pahala dan contoh-contoh pahala, apa yang dimaksudkan dengan dosa? Dosa itu adalah sebalik daripada pahala. Pahala adalah ganjaran. Dosa bermaksud adalah balasan buruk yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas seseorang itu ataupun sebelum mereka melakukan larangan Allah atau meninggalkan segala ketaatan yang patut dilakukan, ataupun yang maksud lebih jelas adalah balasan buruk kerana melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan perintah. Contoh perkara yang melakukan dosa banyak sebenarnya, tapi di antaranya adalah berzina, mencuri, merompak, mengingkari perintah Allah, mendedahkan aurat, rasuah dan segala perkara buruk yang dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan perkara tersebut. Apakah pembahagian dosa serta contoh-contohnya? Untuk pengetahuan semua, pembahagian dosa terbahagi kepada dua, iaitu dosa besar dan dosa kecil. Apakah yang dimaksudkan dengan dosa besar? Dosa besar ini bermaksud kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di dunia dan amaran keras dan azab di akhirat kelak siapa yang melakukannya. Antara contoh-contoh dosa-dosa besar di antaranya adalah membunuh, mencuri, merompak, mendahka kepada mak bapak, minum arak, murtad dan sebagainya. Itu di antara dosa-dosa besar yang tidak dimaafkan dan telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Di antara dosa-dosa kecil kita boleh lihat banyak sebenarnya. Antaranya adalah terbuka aurat, membaca, menyentuh Al-Quran tanpa berwuduk, tidak menutup aurat, melihat aurat bukan muhram, bercakap perkara yang faal, dan banyak lagi perkara yang termasuk dalam dosa-dosa kecil yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran, tapi bila dilakukan ia akan menjadikan perkara tersebut adalah perkara yang besar sehingga membawa kepada dosa besar jika dia berterusan melakukannya. Sudah menjadi lumrah kehidupan di dunia, cabaran dan apakah akibat jika seseorang itu melakukan dosa besar? Apabila akibat yang dikenakan jika seorang itu melakukan dosa besar apabila berada di dunia, maka hendaklah dikenakan ke atas mereka ini, iaitu hukum hudud, qisas dan ta'zir di bumi lah. Sesaian di akhirat akan terkena kepada orang yang melakukan dosa ini sekiranya mereka ini tidak bertaubat selepas mereka dikenakan hukuman di dunia.
Okey, apakah kesan jika seseorang itu beriman dengan konsep pahala dan dosa ini? Jika seseorang itu dia beriman dengan konsep pahala dan dosa ini, manusia tersebut ataupun orang tersebut akan lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadahnya dan berterusan dalam melakukan kebajikan kepada orang lain. Itulah kesan jika seseorang itu dia mengamalkan dan beriman dengan konsep tersebut. Okey, antara lain kesan jika seseorang itu beriman dengan konsep pahala dan dosa ini, mereka ini akan rasa takut untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk melakukan perkara-perkara jahat kepada orang lain. Selain itu, mereka ini, jika seorang itu beriman dengan konsep pahala dan dosa ini, mereka ini akan lebih berusaha untuk menambahkan ilmu pengetahuan mereka untuk mengetahui perkara yang mana yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang mana perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu. Oleh itu, untuk menjadi seorang yang mentaati perintah Allah dan orang yang bertakwa kepada Allah, apakah usaha-usaha yang kita lakukan untuk menambahkan lagi pahala kita atau saham akhirat kita pada waktu akhirat kelak? Cara yang utama adalah berbakti kepada ibu bapa kita dan guru kita yang pernah mengajar kita. Itulah cara bagaimana kita untuk menambahkan saham akhirat kita. Yang kedua adalah cara kita menghulurkan bantuan kebajikan ataupun bantuan keuangan tenaga yang diperlukan oleh manusia ataupun sama ada manusia ataupun makhluk lain ataupun haiwan. Okey, untuk menambahkan pahala seperti kita ketahui bahawa dengan banyakkanlah berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaziminya sebagai rutin harian kita untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selain menghapuskan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan setiap hari yang telah kita lakukan dosa. Sebenarnya memadamkan setiap ada dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Selain itu, untuk menambahkan pahala juga, kita disarankan supaya menjauhi tempat-tempat yang menimbulkan perkara maksiat di unsur-unsur maksiat di tempat tersebut, menjauhikan tempat-tempat tersebut daripada pergi ke tempat yang tidak sepatutnya. Nilai yang akan diperolehi oleh pelajar adalah mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan setiap tuntutan agama yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan yang diperintahkan oleh Allah. Dari situ mereka akan mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan pahala dan apakah dosa-dosa yang telah mereka lakukan, dan cuba untuk menghindari diri mereka daripada melakukan terus dosa tersebut.